Alright, cubaan 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang semua dan juga salam Ramadan. Okey, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir. Okey, berkunjung ke slot kita pada hari ini ya. Jadi untuk tuan-tuan semua, kita akan bermula sedikit masa lagi ya untuk kita beri ruang kepada rakan-rakan yang lain untuk turut sama bersama kita pada sesi slot petang ini ya. Jadi insyaAllah about 1 or 2 minutes we will begin our slot. Okay guys, so please stay tuned. Okay, and don't forget to share this slot to your friend and click. Okay, terima kasih semua. Kita akan mula dalam seminit 2 lagi ya. Alright, so saya ingat kita boleh mula sekarang lah ya. Okay, jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan semua boleh bersedia ya. Jadi sesi pada petang ini sebenarnya kita buat secara santai dan kita harapkan segala input yang dibincangkan pada hari ini dapat memberi buah fikiran ataupun satu pemikiran minda yang terbuka untuk kita sama-sama fikir dalam mencari makna yang baik dalam kehidupan kita ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi masuk ke segmen kita ni. Jadi untuk pengetahuan semua, program ini dibawakan khas daripada UC Kuala Lumpur MIMED. Dan untuk pengetahuan anda, UC Kuala Lumpur ni ada 12 kampus mewakili 12 fakulti. Jadi setiap kampus ada fakulti ataupun ada pengurusan masing-masing. Jadi UC Kuala Lumpur MIMED ini merupakan pengurusan dalam bidang kejuruteraan marin dan pengurusan maritim. Jadi bagi yang berminat untuk meneroka lebih lanjut tentang program-program yang ditawarkan serta peluang-peluang yang berkaitan, anda boleh layari kita punya sosial media ataupun kita panggil sosmed, ataupun kalau di Indonesia dipendekkan jadi medsos, media sosial. Kita ada ni kita ada Twitter, kita ada Facebook, kita ada
Instagram pun kita ada, dan yang terbaru kita ada TikTok. Jadi dalam TikTok itu biasanya TikTok ni kita nampak rakan-rakan di TikTok itu mereka lebih berkongsi tentang kehidupan seharian, tentang hiburan. Tetapi Unical MIMED official TikTok, di dalam itu lebih memaparkan situasi dan juga peluang-peluang pengajaran dan pembelajaran di Unical MIMED. Serta yang keduanya suasana. Suasana kampus dan suasana industri berhampiran dengan kampus Unical MIMED. Jadi bagi yang tidak pernah bertandang ke kampus kami, jika kalau kerajaan membenarkan untuk kita rentas negeri dan sebagainya, silalah berkunjung ke kampus kami. InsyaAllah kita akan melayani tuan-tuan dan puan-puan sebaik mungkin, dan kita akan bawa tuan-tuan dan puan-puan untuk melawati kampus Unical MIMED ataupun Unical Marine ini. Jadi di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada saudara Adam Haziq, saudara Ahmad Firdaus, Cikgu Siti. Terima kasih Cikgu kerana sudi bertandang ke slot kami pada hari ini, dan saudara Hakim Hakimi, saudari Marhaini, Mesra MIMED, saudara Muhammad Nazri, saudara Muhammad Asfarizal, saudari Nur Fazrin, saudari Sonia, saudari Syazwani, dan juga saudari Uzma dan saudara Zamarul. Jadi sedikit taklimat teknikal kalau jika tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan ataupun sebarang info untuk ditanyakan, kita sebenarnya menggunakan Meet, Google Meet. Jadi di belah kanan ini, di meeting details tu, kita boleh lihat ada di ruangan chat, anda boleh klik dan di situ ada beberapa info. Berita baik kepada sesiapa yang join pada hari ini, anda boleh mendapatkan e-sijil ataupun electronic certificate dengan anda pergi klik pada chat di belah kanan tersebut, dan anda boleh klik untuk pendaftaran. Setelah itu anda akan diberi sijil sijil penyertaan dalam ruangan slot ini. Dan satu lagi, kalau anda tarik di bawah sikit, anda scroll down di bawah sedikit, ada link untuk kita punya slot kita pada hari ini. Jadi masih tidak terlewat jika tuan-tuan dan puan-puan ingin berkongsi link ini kepada siapa-siapa saja untuk kita sama-sama berbincang mengenai topik pada hari ini, iaitu antara minat dan hala tuju. Terima kasih Cikgu Siti sebut sama Cikgu Siti kerana sudi dan juga saudara Zamarul. Tadi saya dah bagi salam, dia jawab Waalaikumsalam. Terima kasih saudara Zamarul jadi pada hari ini 14 April 2021, hari Selasa, bersamaan dengan 2 Ramadan 1442 Hijrah. Jadi saya ingin mengucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut bulan Ramadan kepada kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia Jadi baru 2 hari berpuasa jadi tapi raya tak lama lagi raya lagi 28 hari saja. Jadi tak lama. Jadi mengambil sempena semangat Ramadan ni, saya memaparkan latar belakang suasana bulan Ramadan. Ada bulan bintang dan perhiasan. Ini biasanya kalau masyarakat Malaysia yang beragama Islam, biasanya kita hias rumah kita bercahaya untuk menyelahkan kemeriahan Ramadan. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, Unical MIMED, kita bukan saja ada slot secara langsung pada setiap hari Khamis, tetapi pada bulan Ramadan ini kita juga ada slot setiap hari Selasa. Dia di bawah namanya slot Countdown to Success. Jadi slot ini kita membicarakan tentang
perkara-perkara yang dapat memperbaiki diri kita menjadi orang yang lebih baik, ya. Lebih baik daripada hari semalam biasanya. Kalau siapa yang pernah baca buku Lah Tahzan, Lah Tahzan ni sebenarnya buku karangan Profesor berbangsa Arab. Lah Tahzan ni bahasa Arab, bermaksud jangan bersedih. Kenapa buku tersebut bertajuk Jangan Bersedih? Sebab buku tersebut cuba memberi kita satu semangat, okey, untuk kita meneruskan kehidupan kita dalam dunia yang serba mencabar ini. Okey, sebab sekarang ini dunia makin canggih, kehidupan makin kompleks, kehidupan makin mencabar, banyak sangat persaingan, menyebabkan setengah orang itu senang berputus asa, bersedih hati dan mengambil jalan pintas untuk meredakan segala keresahan dan tekanan di jiwa dengan cara bunuh diri. Jadi sekarang ni banyak kes bunuh diri sebab manusia tertekan. Kalau anda lihat, kalau anda mengikuti perkembangan media zaman sekarang, disebabkan pandemik COVID ni, okey, semua sektor terjajas. Okey, kebanyakan sektor di dunia terjejas, termasuklah penerbangan, di mana kita tengok juruterbang ataupun pilot banyak diberhentikan kerja. Jadi kita pernah dengar satu cerita, satu kabar berita juruterbang membunuh diri kerana tekanan, sebab sebelum ini gaji besar, gaji RM10,000, jadi komitmen tinggi. Jadi bila tak ada kerja, komitmen bulanan banyak lagi hutang dan sebagainya, dia tertekan, terdesak, mengambil jalan pintas. Jadi buku tersebut, Lah Tahzan, itu mengajar kita supaya kuat untuk menempuh kehidupan dalam muka bumi ini yang semakin lama semakin mencabar. Okay, jadi konsep yang paling ringkas dalam buku Lah Tahzan, okay, alhamdulillah saya pun dah pernah baca lah, sebab saya pun satu ketika pun pernah mengalami saat tertekan. Semua manusia, itu perkara biasa, normal lah. Kadang-kadang kita gembira, kalau gembira rasa nak melompat sampai ke langit. Kalau tertekan rasa nak terjun sampai ke bahagian tanah yang paling dalam lah, tak nak berjumpa orang dan sebagainya. Jadi konsep yang paling ringkas dalam buku Lah Tahzan adalah kita kena bersyukur yang kita hidup hari ini, dan kita tidaklah perlu berasa tertekan untuk mencapai hari esok yang belum tentu kita dapat capai, dan kita tak payahlah nak bersedih mengenangkan hari semalam yang kita tak boleh ubah sejarahnya. Jadi ringkasnya, okey, katalah semalam kita dah lakukan kesilapan, mungkin kita gagal. Kita jangan terlampau bersedih. Memang kita akan sedih, emosi itu tetap ada, tetapi kita jangan terlampau fikirkan. Kalau kita tengok ayat-ayat di media sosial, di sosmed, banyak orang kata move on, hashtag jalan terus. Jadi sebenarnya daripada kita bersedih mengenangkan perkara semalam yang kita tak boleh nak ubah dah sejarahnya, jadi baik kita teruskan kehidupan. Jadi kehidupan kita pada hari ini, kita kena fokus untuk mencapai yang terbaik pada hari ini, dan kita cuba berusaha untuk jadi yang lebih baik pada hari esok. Tetapi kita jangan fikir terlampau stres sangat untuk hari esok, sebab kita pun tak tentu hari besok tu sama ada kita masih hidup ataupun kita akan jadi orang yang lain dan sebagainya. Jadi setiap saat yang kita hidup ni, kita haruslah bersyukur dan berusaha ke arahnya. Itu antara perkongsian daripada saya bagi yang tidak pernah membaca lagi buku Lah Tahzan. Kalau ada peluang bolehlah kepada pelajar Unicat MIMET, tak salah saya buku Lah Tahzan tu ada di kita punya library, Samudera Library, boleh dapatkan, boleh pinjam, tak ada masalah. Okey, pada hari ini kita akan berkongsi tajuk kita pada hari ini, iaitu antara minat dan hala tuju. Okey, sebelum kita ke udara secara langsung pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan semua, saya banyak mendapat mesej personal daripada pihak yang berminat dengan tajuk ni, dan mereka pun sebenarnya tak berfaham apa maksud minat dan apa itu hala tuju. Ada yang kata ni minat apa minat apa Cik Aizat minat poligami ke, minat mancing ke? Sebenarnya itu merupakan pengurusan masing-masing. Tetapi apa yang ingin saya kongsikan di sini adalah adakah minat itu
lebih penting daripada hala tuju, ataupun hala tuju tu lebih penting daripada minat. Jadi pada hari ini mengambil sedikit masa tuan-tuan dan puan-puan semua, kita ingin berkongsilah supaya kita akan ada satu pemikiran yang jelas. Okey, bagaimana untuk mengetahui lebih lanjut apa itu minat dan juga hala tuju. Adakah kedua-dua perkara ini berbeza ataupun ia melengkapi antara satu sama lain? Okey, baik, kita pergi ke minat dulu. Okey. Saya percaya semua manusia di dunia ni ada minat masing-masing. Okey. Dan minat kita tidak terbatas. Sebagai manusia kita ada minat. Okey, minat ni macam kehendak lah. Kehendak ni tidak terbatas. Semua kita nak. Kita tengok orang lain pakai kereta besar, ya, kita pun nak pakai. Kita tengok kawan kita pakai Honda, abang Ish, jadi abang Ish. Kita pun nak pakai Honda juga. Walaupun kita ni dah ada Myvi. Dia tak tahu Myvi tu lebih bagus, sebab kenderaan Myvi ni dia paling banyak masuk surat khabar. Banyak isu melibatkan Myvi, tapi dia tak perasan. Dia nak ikut Honda juga. Sebab apa? Minat dia tak terbatas. Okey. Dan sebenarnya setiap apabila manusia ni lahir, dia akan ada minat masing-masing. Dan cuba tuan-tuan dan puan-puan fikir, ambil masa sedikit fikir balik. Okey, masa kita kecil apakah minat kita? Contohnya sekolah rendahan. Masa sekolah rendah apakah minat kita? Bila kita masuk sekolah menengah, apakah minat kita? Adakah minat kita tetap sama ataupun sudah berbeza? Kemudian apabila kita melanjutkan pengajian ataupun lepas SPM, okay, kita makin dewasa, makin matang, dikatakan makin matang. Adakah minat kita masih sama ataupun berbeza? Jadi inilah yang kita nak bincang pada hari ini. Okey. Sebenarnya tak salah manusia ni ada minat. Sebab minat ini dia merangsang emosi seseorang manusia. Okey, bila ada emosi yang positif, jadi bila ada minat, dia akan merangsang emosi positif menyebabkan seseorang itu ada semangat, ada cita-cita, dan ada hala tuju. Ya. Tetapi sebenarnya kebanyakan minat kita ni sebagai manusia biasa, minat kita ni sebenarnya hanya kepuasan yang sementara saja. Contoh, dulu masa kita kecil, macam zaman saya kecil dulu, minat saya, kita budak-budak biasalah tengok TV lah, tengok kartun, minat kita tengok kartun. Ya macam-macam lah. Zaman saya dulu banyak kartun Jepun, Doraemon, Ultraman. Lepas tu adalah kartun Melayu, Usuk Sontorian, Keluang Man. Jadi kerja kita tengok kartun je. Ya. Sebab tu bila kita tahu biasanya kartun ni setiap minggu dia ada waktu dia yang tertentu, betul tak? Jadi bila dah 2-3 hari lagi kita dah tak sabar dah. Ya, kita sanggup kosongkan aktiviti kita, ya, ataupun katalah cerita tu bermula pukul 7, cerita kartun ni banyak pukul 7 waktu maghrib. Jadi kita tak sabar-sabar 6.30 ke 6.45 ke kita dah berlari pulang ke rumah, ya, baring di rumah nak menunggu. Sebab apa? Kita bersemangat. Itu dikatakan minat tu. Tapi bila dah makin lama makin dewasa, minat kita terhadap kartun tu kurang. Bukan tak ada, tapi minat tu kurang. Sebab apa? Ada minat lain lagi. Ya, contohnya bagi golongan belia remaja, dia ada satu perasaan dan lain dah. Dia minat kepada seseorang. Ya, kata dia minat dekat kawan dia, dia minat kat jiran dia, dia minat dekat gadis kampung sebelah lah, gadis kelas sebelah dan sebagainya. Jadi bagaimana dia akan cuba berusaha untuk menawan hati. Kalau kena reject tu sedih lah, biasa lah. Tu yang kata down tu. Ingat, bila down jangan la tahzan, jangan bersedih. Move on, bunga bukan sekuntum. Jadi kalau untuk gadis-gadis, wanita-wanita luar sana, kumbang bukan seekor. Yang penting kita kena buat baik dengan orang lah, jujur dan sebagainya. Sebab apa? Lelaki yang baik adalah untuk perempuan yang baik. Okey. Jadi berkenaan dengan minat, bagaimana kita ingin menentukan minat kita ni menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan minat tersebut boleh menentukan hala tuju hidup kita. Okey, contohnya
Okay, kalau anda perasan, mungkin saya percaya sama ada ahli keluarga anda, okay, jiran tetangga anda, okay, mungkin anak-anak murid anda, anak-anak anda sendiri, ataupun sesiapa saja, ya, kadang-kadang kita rasa pelik juga. Contohnya, okey, seseorang tu dah dia pandai kan, pada kecil dia pandai belajar dan sebagainya. Okey, bila zaman saya dulu, kalau pandai ni apa nama, nak jadi doktor lah. Asal pandai je mesti jadi doktor. Asal pandai je jadi doktor. Sebab nak jadi doktor bukan senang. Dan dulu zaman saya dulu, kalau dah kerja doktor tu memang jaminan kerja tu dah pastilah. Mesti dapat kerja sebagai doktor. Tetapi jadi doktor bukan senang. Saya kesian juga dengan doktor ni. Belajar pada kecil dah lah payah, bersekang mata, belajar pun 5 tahun, keluar jadi doktor. Bila bekerja pun susah juga. Susah juga kerja shift, kerja tengah malam, kemudian ada on call, ya, nurse panggil, hospital panggil, tolong tengok, tolong rawat sakit, ya. Sebab orang sakit ni mana ada masa, mana kita tahu pukul 6 ni akan ada 2 orang akan masuk hospital, mana kita tahu kan. Pukul 7.30 malam kita baru nak buka puasa, Allahu Akbar, baru nak up, tiba-tiba ambulan datang, mak rempit, mak rempit accident. Mak rempit pun sebab nak mengejar bazar Ramadan, dia langgar lampu isyarat, nasib tak baik kena. Ambulan hantar je, doktor nak buka puasa pun tak sempat. Jadi kesian pada doktor. Jadi kita pun ucapkan terima kasih. Okey, kita pun ucapkan terima kasih dan kita menghargai jasa doktor dan juga petugas kesihatan sebagai barisan hadapan, frontliner. Terutama saat ni COVID, mereka lah yang menghadapi dan sebagainya. Kita kena rasa bangga dengan khidmat mereka. Dan pekerjaan mereka pun mulia. Jadi bagaimana untuk merangsang minat tu supaya ia dapat memberi satu kebaikan kepada diri kita dalam jangka masa yang panjang. Itu sebenarnya bergantung kepada minat kita juga, tapi pada masa yang sama kita kena fikir. Kita kena fikir sedalam-dalamnya. Okey. Sebab saya percaya dalam kita punya slot kita ni mungkin tak ada budak tadika kot, budak sekolah rendah pun tak ada kot. Saya rasa paling tinggi pun sekolah menengah. Okay? Jadi saya rasa sekolah menengah darjatan ni Tuhan dah bagi satu kelebihan untuk kita berfikir. Kita boleh berfikir. Dan kita boleh, yang paling penting, kita boleh membezakan perkara yang baik dengan perkara yang tidak baik. Okay, jadi untuk mendapatkan minat yang boleh memberi kebaikan jangka masa panjang pada diri kita, okay, jadi kita kena fikir apakah minat yang boleh membantu diri kita dan yang lebih baik lagi boleh membantu keluarga kita. Okay, keluarga kita. Ataupun yang lebih mantap lagi, boleh membantu orang lain. Macam mana tu? Contohnya ada seseorang tu dia minat mancing. Kalau orang Manjung ni biasanya minat mancing lah sebab kita berhampiran dengan laut. Sini kalau saya nampak pelajar-pelajar di Unicam MIMED pun waktu-waktu puasa mungkin lagi menjadilah, lepas habis kelas sementara nak buka puasa tu ada yang pergi mancing kat belakang tu. Kita pun kat sini ada ikan siakap, ikan tetuka, ikan jenahak, dan yang paling istimewa ikan MJ. Bukan Michael Jackson, mangrove jack ataupun siakap merah. Siakap merah ni kalau dapat, kaki mancing ni dia akan tabit lah. Jadi biasanya kalau seseorang tu minat mancing, kalau untuk perkembangan diri dia menjadi lebih baik tapi dia masih minat mancing tu, mungkin mereka akan menjadi seorang usahawan dalam bidang memancing. Betul, saya nampak sekarang ni contohnya kalau pemancing ni ada beberapa jenis pemancing lah. Contohnya bottom ni yang jenis mancing balik umpan, lepas tu termenung lah berapa minit, 2-3 minit ke 2-3 jam ke, itu bottom. Ada satu lagi jenis pemancing yang dia memang tak berehat, iaitu dinamakan sebagai caster ataupun aktiviti casting. Dia baling tarik dia balik umpan.
Jadi bagi orang yang minat mancing ni, kalau dia nampak peluang dalam bidang mancing, contohnya golongan casting ni, saya nampak ada juga pelajar saya, dia menjual umpan tu, umpan tipu tu, dipanggil gewang. Dia modified lah, kan? Ada yang ekor ke belakang, ekor ke depan, mata kai 2, 3. Jadi pada masa sama dia boleh menjana pendapatan. Dan pada masa yang sama dia pun buat khidmat untuk membaiki dan sebagainya. Itu dinamakan minat. Minat jadi duit. Itu dia panggil. Minat jadi duit. Jadi itu saja. Itu kalau kita terfikir sedalam-dalamnya. Jadi pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan semua, jika anda ada minat, anda jangan sempitkan pemikiran anda untuk buat minat anda je. Anda cuba kembangkan sama ada adakah minat anda ini boleh berpotensi menjadi ataupun menjana pendapatan, ataupun part time. Kalau dah berkembang, silap boleh jadi full time, tak ada masalah. Sebab tu saya nampak walaupun seorang itu dah berjaya, contohnya jadi doktor, saya nampak walaupun orang tu dah menjadi doktor, dia dah ada kerjaya tetap, gaji yang bagus, agak tinggi dan sebagainya, tetapi sanggup berhenti. Betul. Contohnya cikgu juga, saya nampak ada juga cikgu, dah kerja lama, gaji pun dah okey, naik pangkat dan sebagainya, pun sanggup berhenti kerja sebab apa? Dia ada minat. Minat untuk menjana pendapatan. Dia gunakan minat dia untuk jana pendapatan. Contohnya, saya nampak kalau doktor, ada doktor tu berhenti kerja sebab dia ingin mengusahakan perniagaan kek dan bakery. Ada ya? Kan kalau kita baca dia punya minat dia bila wartawan temu buat lah. Jadi biasanya kalau ada macam ni perkara yang jarang kita dengar. Jadi wartawan pun bagus juga, dia temu ramah. Jadi bila keluar artikel kita baca, kita pun tahu jugalah. Jadi apa yang dikatakan, sebab yang pertama minat dia tu mengatasi pekerjaan hakiki dia. Tu yang pertama. Yang kedua, dia nampak perniagaan kek yang dia buat tu ada potensi yang lebih besar daripada pekerjaannya sebagai doktor. Ya, mungkin kelebihan dari segi mungkin flexibility. Sebelum ni doktor kena ikut masa dan sebagainya, seperti saya kata tadi, shift dan sebagainya. Tapi kalau buat kek, kita lah kuli, kita lah toke. Jadi ikut masa kita. Jadi boleh jual, boleh membanyakkan produk, boleh buat online lagi, boleh post dan sebagainya. Ni waktu-waktu raya ni, nak puasa ni, tengah puasa tunggu raya ni, banyaklah orang jual kek online, cheese cake, kek pandan, kek lapis, kek Sarawak, macam-macam kek lah. Belum lagi kuih raya, lagi mencabar. Jadi sebab itu macam contoh cikgu pun sama. Macam saya punya sepupu saya, cikgu sanggup berhenti kerja kerana berminat dalam hal ehwal berkaitan dengan fashion. Dia buka kedai butik. Sebelum tu masa jadi cikgu pakai kereta Honda Accord. Bila dah buka bisnes, pakai Alphard pula. Saya pun wow. Mungkin rezeki lah, mungkin disebabkan semangat itu dan ada kemahiran dalam bidang kain tu, fabric dan sebagainya, buka butik dan berjaya, strateginya bagus dan berjaya. Tak ada masalah. Itu saya nak katakan tadi, minat. Jika anda ada minat, cuba anda tengok, adakah anda boleh kembangkan minat tersebut. Tak kisahlah sebenarnya anda sekolah menengah ke, anda belajar di universiti ke, ataupun anda dah bekerja ke, cuba anda fikir balik. Anda ada minat, saya tahu setiap manusia ada minat. Minat yang baik lah, janganlah minat nak saya cik, minat saya ni suka conteng dinding, tak boleh lah. Tetapi kalau dia boleh ubah balik, minat saya melukis mural. Sebab apa? Saya pandai melukis. Jadi boleh gunakan. Pergi kat sekolah-sekolah. Cikgu, saya minta izin, saya boleh melukis. Boleh tak saya sumbangkan khidmat saya untuk melukis mural? Saya akan tulislah wawasan 20-20 tak ada. Wawasan 20-50. Mana tahu? Dengan sumbangan anda kepada komuniti, kemudian orang tertarik, mungkin anda boleh buat satu perkhidmatan, buka satu syarikat. Syarikat reka cetak, reka bentuk dan sebagainya. Boleh, tak masalah. Benda tu minat. Yang penting anda perlu fikir.
Cuba fikir balik, ambil masa sikit fikir. Malam-malam sehari sebelum nak tidur termenunglah kejap. Okey, jadi yang bangun Islam tu lepas apa niat puasa nak baca doa tidur tu, fikir, minat aku ni boleh tak dikembangkan? Ya. Sekarang ni itu antara cara orang untuk mendapatkan pendapatan sampingan. Tetapi apabila pendapatan sampingan mengatasi pendapatan hakiki, itu yang ramai berhenti kerja tu. Ya. Okey, itu perkara yang pertama lah tentang minat. Perkara yang kedua, ada juga manusia ni yang dia jenis apa tak minat. Ada juga jangan main manusia ni macam-macam ya. Macam apa saya pernah jumpa ada orang tu, saya jumpa dia sikit bosan. Kenapa ni? Bosan. Kenapa ni? Aku bosan boring Ya Allah, apa asyik bosan boring. Cekik tu. Tapi itu memang ada orang macam tu. Okey, sebab apa kadang-kadang dia tak ada minat tau. Dan kadang-kadang dia pun tak tahu apa hala tuju hidup dia. Ada manusia macam tu. Dia tak tahu dia nak jadi apa. Macam saya, contoh sikit, saya berkongsi sikit tentang diri saya. Saya pun dulu tak adalah hala tuju pun. Dan saya ada minat. Tapi minat saya tu saya nampak ni lah, minat yang tak boleh nak menyumbang kepada orang lah. Hanya kepada kepuasan diri. Saya ni dulu suka pergi ke cyber cafe. Saya suka pergi ke cyber cafe, main computer game. Main Counter Strike, main Half-Life. Siapa yang minat game tu dia tahulah, tapi game saya ni game lama. Game sekarang ni ada Dota, ada Mobile Legend, ada banyak lagi lah, saya pun tak tahu sangat, saya pun tak ikut sangat. Jadi saya punya minat tu pun tak ke mana-mana lah. Jadi dan pada masa sama saya pun tak ada hala tuju, tak ada cita-cita. Sebab apa kadang-kadang manusia ni dia bukan tak nak ada hala tuju, dia bukan tak nak ada cita-cita, tetapi dia takut sama ada dia boleh capai atau tidak. Dan benda tu berlaku pada diri saya. Betul ya? Sehinggalah saya ada peluang, ada rezeki, saya berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti. Sehingga tahun akhir pun saya tak tahu nak jadi apa. Sebab tu ada orang kata, macam mana ni, kena ada minat dulu baru ada hala tuju. Ada orang kata, cari hala tuju baru datang minat. Mana satu betul? Jawapannya adalah kedua-duanya betul. Sebab manusia tu kompleks ya. Ada yang datang minat dulu baru ada hala tuju. Ada yang ada hala tuju baru datang minat. Tetapi bagaimana kita nak, ini paling penting Ini paling penting. Bagaimana kita nak sesuaikan keadaan kedua-dua situasi ni. Sebab kita manusia ni, kita senang rasa tertekan. Sikit punya hal kita rasa stres. Tetapi itulah ada cara dia, iaitu satu perkataan saya ingin kongsikan sini, iaitu peluang. 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 Jadi saya ambil masa sedikit tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada yang nak tanyakan soalan mungkin sedikit masa lagi kita akan tamatkan slot kita. Jadi sebelum kita bersurai, jika ada siapa-siapa ingin bertanyakan, sila boleh type di ruangan chat. InsyaAllah saya akan bacakan dan kita akan bincang bersamalah. Tak ada masalah. Jadi tentang hala tuju tadi tentang hala tuju tadi tu, bagaimana kita nak mendapatkan hala tuju yang baik ataupun memupuk minat. Bagi yang orang tak ada minat ni, bagaimana nak pupuk minat? Yang paling penting, minat kita tu adakah boleh memberi kebaikan kepada diri kita, ataupun dalam skop kata yang lebih terkesan pada zaman sekarang ni, minat yang boleh mendatangkan pendapatan. Yang pertama, satu perkataan saja saya ingin kongsikan di sini, iaitu peluang. Opportunity. Peluang. Pernah tak anda dengar pepatah mengatakan bahawa peluang hanya datang sekali. Peluang tidak datang bergolek. Peluang datang sekali. Kalau dah terlepas, memang sukar balik dia nak datang lagi, dan sukar balik kita nak tangkap.
Okey, jadi dalam keadaan sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan tak kisahlah anda minat apa sekalipun, anda tak minat pun, tetapi saya meminta jasabih anda untuk fikir balik, untuk anda letakkan peluang ini di depan anda, di depan mata anda. Peluang. Okey, peluang. Tak kisahlah anda nak cari hala tuju ke, anda tak ada hala tuju ke, anda ada minat ke, anda tak ada minat ke, yang paling penting, okey, cuba cari peluang. Ataupun kita cipta peluang. Cipta peluang ataupun kita kejar peluang. Sebab apa? Sebab pada pengalaman hidup saya, okey, pada hari ini saya berdiri di sini menjadi salah seorang tenaga pengajar di Kuala Lumpur, kampus Marine. Okey, sebenarnya ia berkaitan dengan peluang juga. Dan walaupun kadang-kadang kita ada keupayaan, okey, kita ada kepandaian, kita ada kehebatan, tetapi kalau tak ada peluang, susah untuk kita berkembang. Ini yang pernah saya hadapi dan saya selalu berkongsi dengan anak-anak murid saya, okey, dengan pelajar saya selalu katakan begini biasanya dalam dunia ni ada dua jenis orang. Yang pertama adalah orang yang pandai. Ni orang ni memang pandai lah, memang cuba apa anda semua fikir balik mungkin kawan kelas dan kawan sekolah dan sebagainya. Dalam kelas anda mesti akan ada orang yang pandai tau. Kadang-kadang dia tak belajar pun. Kan? Kita buat latihan apa semua kan. Pun belum tentu dapat kursus cemerlang. Dia kadang tidur je. Kelas tak datang tapi kursus cemerlang. Dalam hidup kita memang akan ada orang yang tu. Dan kita tak bolehlah nak nafikan itu mungkin keistimewaan dia, kelebihan dia. Okey, dia memang pandai. Dan biasanya orang pandai ni dia akan berjaya lah. Biasanya lah. Tapi ada juga yang pandai ni tak berjaya. Tapi itu kes terpencil. Biasanya orang pandai ni berjaya sebab apa? Dia akan ada keputusan yang baik, dia ada kelebihan, apabila ada pergi temu kerja dan sebagainya, majikan akan nampak, biasalah budak pandai sebagainya akan mengambil bekerja. Biasanya bila pandai ni akan menjawab jawatan yang profesional. Bila profesional gajinya sudah tentulah tinggi biasanya orang yang pandai ni dia boleh berjaya lah. Okay. Tetapi orang yang pandai ni dia tak ramai dalam dunia ni. Orang yang semula jadi pandai ni tak ramai. Yang ramai adalah golongan yang nombor 2 ni. Iaitu orang yang kurang pandai. Dia bukan tak pandai, dia kurang pandai je. Sebab apa mungkin dia malas dan sebagainya, dia tak minat. Dia tak minat belajar sesuatu tu tapi terpaksa belajar. Nak macam mana kan? Pengajian kena habiskan juga. Kalau tidak tak boleh minta kerja dan sebagainya, tak boleh sambung belajar. Tetapi golongan yang kedua ni dia boleh berjaya. Kalau dia pandai juga. Pandai apa? Pandai cari peluang. Pandai cari peluang. Pandai cari peluang. Saya adalah golongan yang kedua tu. Saya bukan orang yang pandai. Saya tak pandai pun. Saya tak pandai. Bahasa Inggeris saya pun tak bagus sangat. Okey. Tetapi alhamdulillah saya berpeluang untuk melawat pelbagai negara di luar sana. Sehinggalah ke paling jauh saya pernah pergi Portugal. Negara yang pernah menjajah negara kita satu ketika dahulu. Portugal. Bayangkan jauh. Tak ada penerbangan terus ke Portugal, haruslah transit. Saya transit di Jerman. Bagaimana saya seorang anak Melayu yang tak berpandai ni macam mana boleh terlepas ke sana? Sebab pandai cari peluang. Bagaimana saya boleh bekerja di sini? Pandai cari peluang. Bagaimana saya boleh berjaya dalam perjalanan, berjaya menamatkan pelajaran? Pandai cari peluang. Contohnya dalam konteks kita pergi spesifik sikit, dalam konteks sebagai pelajar di universiti. Pelajar universiti berbeza dengan pelajar di sekolah menengah maupun sekolah rendah kerana pelajar universiti dia ikut sistem semester. Ada beberapa subjek yang perlu diambil dan perlu lulus. Bila dah habis semester, biasanya ada 5-6 semester
dah habis barulah dijazahkan diploma ataupun ijazah sebagainya. Okey. Jadi bagi pelajar yang memang kurang pandai ni, okey, insya-Allah dia boleh berjaya. Sebab apa? Bila peperiksaan itu, okey, peperiksaan itu bukanlah 100% daripada peperiksaan akhir. Dia ada markah, orang panggil carry forward ataupun assignment dia. Dia punya assessment dia. Sebab apa? Kadang-kadang markah peperiksaan akhir itu hanyalah 60% ataupun 40% daripada keseluruhan markah. Lagi 40%, 60% tu datanya dari tugasan. Tugasan ini kadang tugasan berkumpulan, tugasan individu, kemudian ada kuis, ada ujian, ada perbentangan. Jadi bagi orang yang memang yalah belajar bagian nak rak, hafal pun tak boleh hafal, benar kan, mungkin semalam teguh air nak sahur, nak kejar waktu sahur tu, semua beli air tebu semalam pasal Ramadan manis, jadi tak perasan semua urung. Ya, masa minum kalau kabut pejam mata, bismillah pejam mata, tak sedar dia dah telan banyak semut dah. Jadi hati dia benak. Bila belajar tak masuk. Jadi ada peluang juga boleh berjaya dengan syarat dia kena berusaha untuk menyelesaikan tugasan. Jadi bila pensyarah bagi tugasan tu, buatlah sebaik mungkin. InsyaAllah dia boleh berjaya juga. Sebab apa? Dia pandai cari peluang, dia pandai rebut peluang. Walaupun peperiksaan aku mungkin tak begitu baik, tetapi kerja khusus aku ni baik. Sebab apa? Aku boleh berusaha. Sebab kerja khusus ni kita boleh rujuk di mana-mana sumber. Okey, pensyarah bagi masa. Ya, bukan buat bagi hari ni besok hantar, bukan ya. Kadang-kadang 2-3 bulan. Buat slow, buat pelan-pelan dan hantar. Okey, itu yang untuk pelajar di peringkat ni lah. Peringkat ijazah tinggi ya. Okey, diploma, CJ dan juga ijazah. Jadi bila bagi pelajar yang di alam pekerjaan ya, okey, baru habis belajar, jadi ialah mungkin kelulusan tak begitu cemerlang, nak dapat kerja pun susah. Bagi saya, pada ketika kalau ada apa-apa peluang, anda ambil je. Tak kisahlah. Sebelum anda berkoalisi, saya pernah ada pelajar saya order Food Panda. Saya tengok yang hantar tu pelajar saya terkejut. Macam mana ni kan? Biasalah cik cari duit sampingan sebelum nak dapat kerja tetap, sebelum saya nak convocation. Bagus. Jadi sebelum dia nak dapat kerja tetap, dia buat Food Panda dulu. Kurang-kurangnya tanpa buang masa, ada juga pendapatan sampingan. Nampak tu, dia pandai cari peluang. Ada juga sebelum nak bekerja tetap, dia berniaga dulu. Ada jual burger, jual online, jual tudung online, jual minuman viral lah, banyaklah Nilofa, susu pisang, lepas tu susu kurma Eda Jebat. Banyaklah minuman viral ni. Jadi dia bolehlah tambah pendapatan. Sekarang ni saya nampak anak-anak muda pun dah cerdik ya. Buat perniagaan online jadi dropship. Instagram. Saya Instagram ada juga. Tapi tak berapa nak ni lah. Kita aktif tapi tak ni lah. Tak berapa selesa sangat. Kita zaman Facebook. Kita selesa Facebook. Tapi kalau zaman mungkin pakcik-makcik ni, saya silap zaman SMS ke, zaman surat ke, itu biasalah manusia setiap masa dia akan berkembang. Tetapi kita kena ikut kat teknologi. Jika tidak, kita akan ketinggalan. Sebab tu saya tengok anak-anak muda sekarang ni, pelajar-pelajar saya ada juga jadi dropship baju, dropship jam tangan. Jadilah dapat allowance sehari RM10 ke, seminggu RM50. Ada juga pendapatan. Jadi itu saya katakan dia peluang. Walaupun kita tak pandai, tapi kalau kita pandai cari peluang, insya-Allah kita akan berjaya. Tetapi ada dua isu di sini ya. Peluang ini ada dua isu di sini. Pertama, jika kita ada 2-3 peluang pada masa yang sama, mana kita nak pilih? Ada tak setengah itu? Contohnya tawaran kerja. Sana panggil, sini panggil, ada 3. Mana nak pilih? Itu biasalah anda kena fikirlah mana yang terbaik. Anda kena bincang dengan kawan-kawan, dengan keluarga, mana yang terbaik untuk diri, untuk perkembangan masa depan. Itu perkara biasalah. Tetapi yang paling penting nak cari peluang itu. Bagaimana nak cari peluang?
Yang pertama, anda perlulah sentiasa aktif. Yang pertama aktif. Aktif di mana? Aktif dalam pergaulan, aktif dalam berpersatuan, aktif dalam berkomunikasi dengan cikgu, dengan pensyarah, aktif berkomunikasi dengan komuniti setempat. Bila buat program, buat komuniti CSR, sumbangan khidmat komuniti, bersihkan kubur dengan orang kampung, boleh sembang-sembang, wujudkan jaringan, bina networking. Okay. Yang kedua, aktif di media sosial. Okey, masuk peluang-peluang. Sekarang ni pekerjaan pun banyak di media sosial ya. Kadang-kadang dekat Facebook, dekat Insta dia nak pakai orang. Ataupun yang terbaru, saya sangat-sangat cadangkan untuk anda ada akaun LinkedIn. LinkedIn. Sekarang ni banyak orang cari kerja menerusi LinkedIn. Anda boleh letak anda punya resume dan sebagainya. Itu salah satu. Anda mencipta peluang untuk diri anda. Jadi peluang. Apabila anda ada peluang, insya-Allah anda tak ada minat akan ada minat. Anda tak ada hala tuju, anda akan ada hala tuju. Okay, jadi saya ingat cukuplah untuk perkongsian untuk hari ini. Okey, jadi kalau lama-lama pun nanti kita pening. Ini pun dah bulan Ramadan. Saya pun banyak berkongsi kering bertekak ni. Walaupun suasana ni malam tapi sekarang ni masih siang lagi, panas kat luar tu. Okey, jadi mungkin kalau ada soalan, boleh type. Mungkin saya tunggu lagi seminit. Kalau tak ada soalan, mungkin kita akan tutuplah sesi ni. Kita akan tangguhkan. Muhammad Nazir Awi, apa khabar? Okey, khabar baik. Terima kasih kerana sudi. Soalan daripada saudara Muhammad Nazri. Macam mana nak sukakan benda yang kita tak minat? Sebagai contoh, kerja yang kita tak minat tapi terpaksa bekerja untuk mencari nafkah. Okey, mohon penjelasan. Okey, ini biasanya orang yang dia tak minat tapi dia ada kerja tu. Tetapi dia tak minat tau. Dia itu biasalah. Itu biasalah. Sebab apa? Yalah, kita sebagai manusia, kita tak terlepas lari daripada emosi. Ada bangun pada tidur, itu kita bersemangat. Ada bangun tidur, kita nak tidur lagi, tak semangat. Okey, jadi bagi yang rasa tak ada minat tu, yang pertama kita kena bersyukur jugalah. Syukur tu penting tau. Sebenarnya saya pun pada masa sama saya pun melatih diri saya jugalah supaya bersyukur. Sebab kalau kita fikir balik, ada orang yang lebih tak baik daripada kita, yang nasib tak baik. Contohnya golongan pelarian Rohingya. Kesian. Mereka ni berasal daripada Myanmar. Bayangkan pemerintah, kerajaan mereka sendiri menafikan hak mereka. Bayangkan, kita ni rakyat Malaysia, tetapi kerajaan kita tak bagi kita IC. Kita pun tak boleh masuk sekolah rendah, kita tak boleh bersekolah, kita tak boleh masuk universiti, tak boleh bekerja. Itulah nasib yang dialami oleh pelarian Rohingya. Jadi mereka terpaksa lari menyelamatkan diri, memilih kehidupan. Jadi itulah, bila ada syukur tu, dia akan seimbangkan. Kita masih mungkin rasa tak minat lagi, tapi kita terpaksa mencari pekerjaan, mencari gaji tu, kadang-kadang ada faktor yang kita perlu timbangkan. Yang pertama, kalau kita tak minat, kita berhenti, apa kita nak buat? Tak ada pendapatan. Tambah pula yang ada komitmen. Ada kena bayar kereta, rumah, bil air, bil handphone dan sebagainya. Okay. Yang kedua, mungkin pada sama kena tengok peluang-peluang lain. Mungkin ada sesuatu saya kata tadi, peluang. Cari peluang. Mungkin tak minat kerja ni, mungkin boleh dah start dah berjinak cari peluang yang kita minat. Mungkin kita boleh buat secara part time dulu, ataupun mungkin kita boleh belajar dulu. Contohnya saya minat ni lah, mula dia bekerja dalam bidang telekomunikasi. Dah lama kerja bosan, tak minat dah. Jadi dia kena fikir apa minat. Okey, mungkin dia minat dalam bidang perkhidmatan makanan. Mungkin dia boleh berjinak-jinak dah. Makanan apa yang dia nak? Makanan western ke, makanan Cina ke, makanan India ke? Dia boleh berjinak, masuk kursus dan sebagainya. Kemudian buat part time. Jual online. Dah dapat sambutan, mungkin boleh buka kedai kecil. Dah dapat sambutan buka kedai besar, mungkin boleh berhenti kerja. Fokus ni. Itu kadang-kadang itu cara dia.
Ya. Tapi kalau tak ada masa lah, susah dan sebagainya, terpaksa lah, fokus je lah. Sementara ada peluang yang lain. Yang paling penting, kita kena pandai cari peluang, kita kena cipta peluang. Oh, saudara Ahmad Firdaus, tapi saya minat dekat, minat tak apa. Minat tak ada apa, minat sebagai rakan, sebagai sahabat, itu bagus. Yang saya risau kalau tak minat. Kita pun risau, tak punya benci ke, itu susah sikit lah. Kita kena tengok diri balik lah. Macam ni kan. Daripada saudari Ainur, bila Unicare akan ambil pengambilan? Pengambilan untuk peringkat apa ya? Kita ada di sini, kita ada diploma, kita ada ijazah dan kita ada master, PhD pun kita ada. Kalau diploma ya, biasanya diploma kita kan ada pengambilan Julai. Tetapi pada tahun ini kita ada pengambilan yang istimewa ya. Kita ada intake untuk pelajar-pelajar lepas SPM. Kita ambil keputusan percubaan saja. Ya, boleh masuk bulan 5 ini. Ya, kalau siapa-siapa yang berminat untuk lebih mengetahui lebih lanjut tentang UKL Marine ini, anda boleh buka kita punya laman web kita, ataupun buka saja kita punya sosial media kita di Facebook, di Instagram. Ya, kita ada banyak peluang di sini. Dan khususnya kepada golongan Bumi Putra, banyak anda akan dapat manfaat, khususnya dari segi pembiayaan MARA. MARA akan bantu kita, bantu pelajar-pelajar dari segi allowance hidup dan juga yuran pengajian. Kepada yang bukan bumi pun boleh juga ya. Kita ada juga bantuan-bantuan dari segi JPA ya. Banyak pelajar kita yang bukan Bumi Putra mendapat beasiswa JPA. Ya, biasa. Dulu zaman saya JPA ni kena betul-betul cemerlang lah. Ya. Sekarang ini kajian pun dia dah ubah sedikit pendekatan, ubah dasar. Jadi golongan B40. Golongan B40 ni kemungkinan besar boleh dapat beasiswa JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam. Bila dapat beasiswa tu, yuran dan allowance sara hidup akan diberi. Okey, terima kasih saudara Nazri Ramadan Karim. Okey. Jadi sebelum kita tangguhkan di sini sedikit info untuk saya kongsikan berkenaan dengan kepada sesiapa yang berminat untuk menyambung pengajian di institusi kami, Unicare Mimet Kampus Marine. Anda yang pertama, kita ada program yang berteraskan kejuruteraan, teknologi kejuruteraan dan juga pengurusan. Jadi khususnya yang lepasan SPM ini, kita ada program yang paling baru, hot from the oven, panas-panas goreng pisang, iaitu diploma pengurusan maritim. Jadi syaratnya pun tak terlampau tinggi. Dan insya-Allah program ini baru saja mendapat kelulusan dari kerajaan Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi kita dibenarkan untuk membuat penawaran kepada bakal-bakal lepasan SPM yang berminat. Ini bukan bidang kejuruteraan, ini untuk pengurusan. Jadi bagi pelajar yang lebih suka bidang pengurusan, anda boleh memohon dan bidang diploma pengurusan maritim. Dan anda pun boleh sambung di institusi yang sama untuk sambung peringkat ijazah dan juga sarjana, master. Tak ada masalah. Lebih bagus sebab anda boleh menjimatkan tempoh pengajian sebab anda boleh transfer kredit. Dan tak silap saya, program pengurusan maritim pun tak lama, 2.5 tahun saja. Yang setengah itu pun sebenarnya satu semester itu adalah praktikal. Jadi 2 tahun saja anda belajar ya. Jadi saya nak kongsikan di sini untuk kelayakan bagi yang mohon MARA nama je Universiti Kuala Lumpur tapi sebenarnya kami ni hak milik MARA Nama sebenar kami adalah University Technical MARA. Memang kami di bawah MARA secara langsung. Jadi kelebihan belajar Unicare ni, anda boleh mendapat dan juga memohon pembiayaan MARA. Bila anda daftar di sini, akan ada pegawai yang Unicare yang akan membantu anda untuk mendapatkan pembiayaan MARA dan juga beasiswa daripada agensi kerajaan yang lain seperti JPA ataupun institusi Islam seperti JAIB, Jawi dan sebagainya.
Okey, jadi kelayakan permohonan pinjaman mara. Yang pertama, pendapatan, pendapatan keluarga, pendapatan keluarga atau isi rumah di bawah 8,000. Okey, layak dipertimbangkan mendapat pembiayaan penuh. Jadi yuran dibayar dan anda akan dapat allowance hari hidup bulan-bulan. Di bawah 8,000. Tapi saya difahamkan benda ni tak rasmi lagi, mungkin dah rasmi. MARA telah menaikkan had pembiayaan daripada 8,000 kepada 12,000. Itu saya tak berani nak confirm balik lah. Tapi yang confirm sekarang ni adalah 8,000 ke bawah. Okey. Jadi ada yang tanya, apa syarat nak masuk? Berapa kredit dan sebagainya? Di sini saya nak terangkan terlampau detail sangat. Jadi anda boleh masuk saja kita punya laman web kita, Unical MIMED, okey, ataupun anda boleh hubungi kita punya pegawai Unical MIMED dengan anda melayari kita punya sosial media di Facebook, YouTube, Instagram ada nombor telefon. Anda boleh hubungi bila-bila masa saja. Kalau anda nak tanya apa-apa saja berkaitan dengan kampus Unical MIMED. Dan kita memfokus perkhidmatan penjurteraan marin dan pengurusan maritim. Dan bidang ini sangat cerah ya. Sebab apa? Bila COVID ni institusi yang dibenarkan beroperasi sepenuhnya adalah bidang maritim. Kapal mesti berlayar, kapal mesti berlabuh. Okey, logistik mesti beroperasi. Kalau tidak, bagaimana kita nak dapat bawang, gula, tepung, semua makanan itu banyaknya dari segi logistik kapal penghantaran melalui kapal. Jadi bidang maritim ni sangat luas. Walaupun COVID, insya-Allah dia tidak terjejas. Dan di negara kita ni dikelilingi oleh laut dan sebagainya, lebih luas lagi bidang pekerjaan yang cerah. Okey, ada mungkin soalan terakhir untuk daripada saudari Sonia, untuk masa depan MIMED akan ada nautical course. Itu saya tak boleh pastikan lagi. Okey, kemungkinan ada, kemungkinan juga tidak ada. Tetapi buat masa sekarang ni saya ingin cerita yang sekarang ni yang terbaru kita ada diploma pengurusan maritim. Jadi siapa-siapa yang berminat bolehlah mohon. Okey. Saya ingat itu sajalah, kita sudah 3.30 dah. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak, tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir, berkunjung ke slot kami ini, iaitu slot Countdown to Success dengan tema tajuk pada hari ini minat dan hala tuju. Dan yang paling penting peluang. Kena pandai cari peluang, insya-Allah boleh berjaya. Jadi saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih dan saya ingin memohon maaf, ribuan ampun jika ada terkasar bahasa sepanjang kita berbincang berdiskusi pada petang ini. Dan tidak terlewat untuk saya mengucapkan selamat menyambut hari Ramadan. Dan insya-Allah jika tak ada apa-apa Aramitang, silalah berkunjung ke kampus kami yang terletak di Lumut. Okey, insya-Allah kita akan cuba melayani kunjungan daripada anda. Dan jangan malu, jangan segan untuk bertanya kepada kita sebarang info berkaitan dengan kampus kami. Dengan begitu saya ucapkan terima kasih dan kita akan berjumpa lagi pada slot pada minggu depan dengan tajuk yang lebih panas dan lebih bermanfaat. Saya ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.